yang mengaku rasul ni tuan-tuan. Sayalah nabinya, sayalah rasulnya. Nama rasul dahri tak ada masalah. Yang mengaku jadi nabi tuan-tuan, nama apa pun mengaku nabi tak boleh. Kazzabun, penipu, pengkhianat, pemecah belah masyarakat, menyesatkan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi SAW sudah ada orang yang mengaku dia sebagai nabi. Bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berani mereka mengaku sebagai nabi? Selepas kewafatan Nabi SAW di zaman tabi'in, zaman sahabat mengaku, di kalangan mereka mengaku sebagai nabi dan rasul. Yang pertama yang bernama tuan-tuan Musailamah bin Kazzab. Musailamah bin Kazzab ni tuan-tuan, dah nama bin Kazzab. Kazzab ni penipu. Nama Musailamah bin Kazzab, bin penipu. Ini bahaya tuan-tuan ya. Itu sebab nama ni tuan-tuan jangan letak nama sewenang-wenangnya. Ramai di kalangan masyarakat kita letak nama anak ni nama yang bukan makna yang baik. Dia letak nama anak-anak dia David Beckham. Ni nama-nama tak baik tuan-tuan ya. Pemain bola. Dia letak nama-nama artis tuan-tuan. Letak nama anak para anbiya. Letak nama-nama anak ni nama seorang ulama. Banyak nama-nama yang mulia tuan-tuan. Tapi sebaliknya, kadang-kadang suami isteri ni tuan-tuan, sayangnya, cintanya mereka bagus, tapi dalam bab nama dia satukan nama. Tak baik juga tuan-tuan ya. Tak baik tuan-tuan disatukan nama, maknanya tak ada. Nama isteri Maznah, nama suami Daud, dicampur dua jadi Mazda. Ni nama-nama ni tuan-tuan, nama dah sayang sangat tuan-tuan suami isteri. Letak nama tak boleh tuan-tuan. Letaklah nama-nama para anbiya, para ulama, tabi'in. Yang pertama tuan-tuan Musailamah bin Kazzab. Ni penipu, pengkhianat. Tak adalah nama paling bodoh tuan-tuan ya. Penipu kita nak letak pengkhianat, pemecah belah masyarakat. Inilah orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Yang kedua tuan-tuan Sujaj. Sujaj ni tuan-tuan, dia mengaku sebagai nabi dan rasul juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Malaysia kita nama apa tuan-tuan? Haji Kahar. Mengaku nabi rasul tuan-tuan. Ni Haji Kahar ni pengkhianat masyarakat. Pemecah belah masyarakat. Orang yang memecah belahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kata tuan-tuan, di antara manusia 30 orang akan datang di akhir zaman. Mereka adalah pemecah belah masyarakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam fitnah ni banyak berlaku tuan-tuan. Bukan hanya berlaku kepada Dajjal, malah berlaku kepada para anbiya dahulu. Sebelum kita menceritakan bagaimana berlakunya kepada para sahabat, berlakunya kepada Nabi SAW, berlakunya kepada para anbiya dahulu, kita nak cerita kepada tuan-tuan bagaimana Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fitnah di akhir zaman yang terbesarnya Dajjal. Tak ada orang tuan-tuan meletak nama anak mereka nama Dajjal. Orang Melayu tuan-tuan, dia tak letak nama Dajjal. Dia tahu Dajjal pengkhianat, pembohong. Orang India, orang Cina, orang Arab tak letak nama anak mereka Dajjal. Sakai dalam hutan tuan-tuan, tak letak nama Dajjal. Mereka tak letak nama Dajjal walaupun Sakai tak sekolah tuan-tuan, tak tahu, jahil, bukan agamanya Islam. Mereka tak letak nama Dajjal, mereka letak nama manggis, kelapa, dara, bunga. Ini nama-nama Sakai tuan-tuan. Sebaliknya manusia yang tidak suka kepada nama Dajjal, ramai yang ikut perangai Dajjal. Ini persoalan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dajjal benci Dajjal. Macam orang pergi Mekah lah tuan-tuan, orang bali batu, nak bali batu tuan-tuan, tak payah pergi Mekah tak apa. Surau kita ni luas, nak baling batu, baling batu. Berapa kali nak baling? 7 kali lebih, 70 kali boleh baling tuan-tuan nak baling batu. Semangatnya pergi Mekah nak baling batu ni tuan-tuan, orang baling besar-besar jari je, dia ambil besar-besar penumbuk. Baling, marah pada syaitan, benci syaitan. Benci syaitan, balik Malaysia ikut syaitan. Ini tak kena juga tuan-tuan. Benci punya kat Mekah tuan-tuan, balik Malaysia ikut syaitan. Ni tak kena juga tuan-tuan ya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Dajjal, tak ada orang meletak nama anak mereka Dajjal. Sebaliknya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perangai akhlak seperti Dajjal ramai. Penipu, pemecah belah masyarakat, segala-galanya mereka lakukan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hari berlaku dalam kisah yang berlaku bagaimana tuan-tuan seorang sahabat sebelum dia menjadi Islam, sebelum dia masuk Islam, Tamim Ad-Dari ni tuan-tuan dia beragama Kristian, beragama Nasrani tak silap saya, Kristian atau Nasrani tuan-tuan ya. Dia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah ajak kawan-kawan dia pergi menangkap ikan di lautan. Pergilah mereka tuan-tuan tangkap ikan di belah berhampiran dengan Palestin. Dekat Palestin mereka pergi ke lautan, pergi tangkap ikan. Ramai dia kawan-kawannya pergi dengan kapal yang besar. Tiba-tiba bila sampai di tempat ni tuan-tuan, sebelum tangkap ikan, ombak besar datang. Kapal mereka kena hempap dengan ombak yang besar. Lalu binasalah kapal mereka. Rosak kapal mereka di kalangan mereka berenang-renang. Ada yang naik anak kapal, sampan kecil, ada yang berenang-renang, tak ada kelengkapan. Berenang sampailah ke satu pulau. Pulau ni tuan-tuan berhampiran dengan Palestin. Sampai di pulau ni tuan-tuan, di kalangan mereka lapar, dahaga, berehat seketika, berjalan cari makan di tengah-tengah pulau. Berjalan sampai satu tempat mereka melihat satu binatang yang tak pernah mereka lihat. Tuan-tuan, di tanah Arab ni tak banyak binatang, spesies binatang tak banyak, tak macam Malaysia. Kita pergi zoo negara ni tuan-tuan, macam-macam binatang. Malaysia punya pun banyak. Apatah lagi datang daripada luar tuan-tuan, dia letak di sini. Tanah Arab ni tuan-tuan tak banyak binatang. Keldai, yang disebut keldai dalam Quran, dalam surah Jumaah disebut keldai, unta. Apa lagi tuan-tuan, dog. Ni dog tuan-tuan ya. Orang Malaysia ni cukup percaya tuan-tuan dengan binatang biawak di padang pasir ni. Saya ingat tuan-tuan ramai di kalangan sahabat kita belajar di tanah Arab tuan-tuan, buat balik dog ni makan minyak dog ni bagus. Kesihatannya bagus, baik kesihatan. Kesian tuan-tuan ya. Itu tak apa lagi tuan-tuan. Kena pula kayu kokar. Kayu kokar tuan-tuan percaya kayu kokar ni kuat. Ada mengatakan kayu kokar ni dibuat daripada kapal Nabi Nuh. Tuan-tuan, ini semua tak ada nas, tak ada dalil yang mengatakan dibuat daripada kayu kokar tuan-tuan. Saya pergi ke Mesir tuan-tuan, dijualnya RM2.5 saja kayu kokar ni tuan-tuan. Satu ketika dahulu sampai beribu jual di Malaysia. Budak-budak ni tuan-tuan balik mengaji sana, tak ada apa nak bisnes, bawa balik kayu kokar. Cerita sikit kayu kokar tanah Arab. Orang Melayu cerita tanah Arab, berhenti jadi. Ini tanah para anbiya. Betul lah tuan-tuan. Tapi tak Nabi Nuh buat daripada kayu tu tuan-tuan. Bukan kayu kokar kapal bahteranya. Kita cerita kayu kokar pakai ni kuat. Dah syirik tuan-tuan. Pakai ni buat kayu pemata. Tak ada kena sakit, tak ada kena ni apa semua. Ni syirik tuan-tuan ya. Syirik tuan-tuan kita tak nampak. Ini syirik-syirik yang kecil. Sebab tak nampak kecil tuan-tuan. Syirik besar kita nampak. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai hari ini masyarakat memperhambakan dirinya kepada harta, memperhambakan diri kepada kerjanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Tamim Ad-Dari dia menanya binatang ni tuan-tuan luar biasa, tak pernah mereka lihat. Binatang ni daripada atas kepala sampai ke ekor, sampai ke kaki, berbulu-bulu. Bulu pula panjang tuan-tuan. Ada ke orang nampak kita bulu sampai atas bawah tuan-tuan? Ada ke? Tak ada tuan-tuan ya. Bulu ni tuan-tuan luar biasa, panjang pula. Binatang ni tuan-tuan yang peliknya boleh bercakap. Bercakap bukan boleh cakap Melayu, Jawa, Banjau, tidak tuan-tuan, bercakap bahasa Arab. Binatang ni bercakap. Bila mana Tamim Ad-Dari melihat satu makhluk luar biasa, dia tanya, "Man anta?" Binatang tu jawab, "Ana jassasah." Dia kata, "Akulah jassasah." Jassasah ni tuan-tuan dalam bahasa Melayu terjemah kita SB. Jassasah SB tuan-tuan. Dah ada di zaman Nabi satu makhluk yang bernama SB. Lama sekarang lagi banyak SB tuan-tuan. Makan gaji lagi, dapat allowance lagi jadi SB. Tuan-tuan, SB ni dua benda SB ni tuan-tuan ya. Ada SB yang ke neraka, ada SB yang ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, SB bagus. Kerja kita menghalang orang buat maksiat. Tengok orang buat maksiat, kita pergi lempang. Man ra'a minkum munkaran. Sesiapa di kalangan kamu melihat satu kemungkaran, naklah diubah dengan apa tuan-tuan?
dengan tangan dia. Ubah dengan tangan, sama ada dia pelempang ke, dia ubah dengan cara macam mana. Kemudian dia ubah dengan apa tuan? Dengan lidahnya, tegur. Kemudian dia ubah dengan apa yang ketiganya? Wadzalika adhaful iman. Yang lemah-lemah iman itu tuan apa dia? Benci dengan hati. Tengok orang buat maksiat, benci. Tengok maksiat, konsert, benci. Tengok majlis agama, suka, sayang. Itu iman kuat tuan-tuan. Itu selemah-lemah iman. Itu ada iman lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, binatang ni tuan-tuan dikata dia jasasah. Yang pertama SB tuan-tuan ke syurga. SB yang kedua bagaimana tuan-tuan? SB yang kedua yang menghalang kerja-kerja Islam. Orang nak buat program agama dihalangnya, disekatnya, disusahkan, dipayahkan. Ini SB begini tuan-tuan, garanti neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Menghalang kerja agama Allah Subhanahu wa taala. Menghalang kerja agama Allah Subhanahu wa taala, nerakalah tempatnya. Binatang ni kata jasasah. Lalu Tamim Ad-Dari ni tuan-tuan, dia dapat tahu binatang ni boleh bercakap pula. Tak pernah dia berjumpa dalam hidup dia binatang boleh bercakap. Dia rasa seronok tuan-tuan, dia nak bercakap banyak. Binatang ni bagi warning dia, jangan tanya banyak. Binatang cakap jangan tanya banyak. Jasasah ni bagi tahu jangan tanya banyak. Nak tahu lebih lanjut, tahu pergi ke hujung kampung sana, kamu akan jumpa satu makhluk yang luar biasa. Kita tuan-tuan, kalau orang datang tempat kita, Afrika lah tuan-tuan ya, daripada negara Afrika datang pula, yang duduk dalam TV itu yang jahat-jahat tuan-tuan. Ada juga yang baik, datang sembahyang jemaah, kita boleh tengok sembahyang 5 waktu, jemaahnya tak tinggal. Kita rasa nak kenal tuan-tuan. Banyak kita soalnya, banyak kita tanyanya, bagaimana tempat kamu, apa kerja kamu di sini. Banyak soalan kita nak tahu. Sebab apa? Dia bukan daripada Malaysia, dia daripada luar negeri. Afrika pula tuan-tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan, masa saya zaman belajar dulu ya, universiti saya ni tuan-tuan 5,000 student satu dunia tuan-tuan. Daripada barat pun ada yang Muslim. Afrika yang cerita lah tuan-tuan ramai. Somalia nya lagi, Afrika belah-belah sana tuan-tuan. Pernah saya duduk dengan dia orang ni tuan-tuan ya, saya bergurau dia, saya kata nak tanya rambut kamu ni dalam ni kerinting tak kerinting? Ingat kat luar dia kerinting tuan-tuan. Dia kata kerinting sampai dalam. Saya cabut betul tuan-tuan, sampai ke dalam kerinting tuan-tuan. Nak cakapnya panas betul nampak dia orang ni tuan-tuan. Rambut kita lurus je. Rambut dia orang kalau kutu masuk tuan-tuan mati tak jumpa jalan nak keluar. Orang punya kerinting tuan-tuan. Kalau mandi tu kena betul-betul gosok. Kalau tak, air tak rapat. Payah juga tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Tamim Ad-Dari nak tanya banyak soalan, dia kata pergi hujung kampung sana, kamu akan lihat satu lembaga luar biasa. Maka Tamim Ad-Dari tuan-tuan dia pergi dah. Dia berjalan ramai-ramai, pergi tengok ada pondok usang, pondok lama dah. Dia melihat pondok ni tuan-tuan, buka pintu, mereka melihat satu makhluk yang tak pernah mereka lihat. Buka pintu je tuan-tuan, tengok-tengok ada lembaga, 2 tangan dirantai, 2 kaki dirantai, lehernya dirantai. Kemudian tuan-tuan ditanya, kamu ni siapa? Lembaga ni tuan-tuan, manusia ni kata, aku Dajjal. Dajjal. Tertulis di dahi dia tuan-tuan, kafarah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dajjal sudah ada di zaman Nabi SAW. Ini Tamim Ad-Dari cerita ni tuan-tuan. Sebelum Tamim Ad-Dari masuk Islam, dia jumpa dengan Dajjal. Selepas tu dia jumpa dengan Nabi, dia cerita kepada Nabi, terus masuk Islam. Betul yang Nabi cerita ni dah ada Dajjal. Ni tuan-tuan mukjizat Nabi SAW. Bila begitu tuan-tuan, perbualan di antara mereka Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Kita lihat perkataan ni tuan-tuan, kenapa dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu tuan-tuan ya. Bahasa Melayu ejaan D-A-J-J-A-L, Dajjal. Tapi kalau da alif jim, Dajjal. Perkataan huruf-huruf ini tuan-tuan ada maknanya. Kenapa disebut Dajjal? Kenapa syaitan? Huruf-huruf yang kasar. Huruf-huruf ni tuan-tuan ada maknanya. Kita sebut bahasa Melayu kita tak ada makna apa tuan-tuan. Huruf ABC tak ada apa. Tapi dalam bahasa Arab, huruf-huruf ni ada makna dia. Kenapa Dajjal ejaan dia Dal, Jad, Jim, Alif, Lam.
Kenapa syaitan, shin, ya, ta, alif, nun, kenapa digelarkan begitu? Ada maksudnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal, tuan-tuan ditanya. Dajjal tanya, kamu daripada mana? Lalu Tamim Ad-Dari mengatakan, aku daripada negeri yang ada pohon kurma. Kalau Tamim Ad-Dari kata, aku datang daripada negeri ada pohon getah, Malaysia lah tuan-tuan. Ada yang pohon getah, kelapa sawit, Malaysia tuan-tuan ya. Tapi Tamim Ad-Dari mengatakan, aku datang daripada negeri yang ada kurma, pohon kurma, pohon tamar. Bermakna di tanah Arab lah tuan-tuan, di Mekah, di Madinah sana. Bila begitu tuan-tuan, ditanya balik, Dajjal tanya balik, sudah datang kepada kamu seorang Nabi dan Rasul. Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, sudah datang kepada kami seorang Nabi dan Rasul. Dajjal tanya lagi, adakah mereka menerima Nabi ataupun menolaknya? Tamim Ad-Dari mengatakan, sebahagian mereka menolak, sebahagian mereka menerima. Yang menerima ni orang Islam lah tuan-tuan. Yang menolak ni siapa? Kuffar, munafiqun yang menolak Nabi SAW. Lalu bila begitu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dajjal tuan-tuan dapat tahu Nabi sudah datang. Dajjal ni meronta-ronta nak keluar daripada pondok dia. Dua tangan dirantai, kaki dua dirantai, leher kena ikat tuan-tuan. Dia nak keluar daripada tempat dia kerana apa? Dia bagi tahu akan datang. Aku datang kepada kamu. Dajjal bagi tahu akan datang, aku datang kepada kamu. Tunggulah masanya aku datang kepada kamu. Bila begitu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Tamim Ad-Dari dapat mengetahui Dajjal itu akan datang kepada kita, maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, bagaimana caranya kita nak jauh, nak hindarkan diri kita daripada Dajjal? Kerana Dajjal dah ada sekarang. Nabi SAW bersabda, Man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ah usima minad dajjal. Sesiapa yang membaca suratul kahfi pada malam Jumaat. Malam Jumaat tuan-tuan, bukan baca Yasin, baca kahfi. Malam Jumaat baca suratul kahfi, usima minad dajjal, jauhnya mereka daripada fitnah Dajjal. Malam Jumaat tuan-tuan, Nabi kata, man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ah usima minad dajjal. Sesiapa yang membaca suratul kahfi pada malam Jumaat, maka dia terhindar jauh daripada fitnah Dajjal. Ni tuan-tuan satu perkara yang kita kena baiki dalam masyarakat kita. Setengah orang tuan-tuan beribadat kerana bukan sunnah, beribadat kerana adat. Kita baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin apa nas dia, apa dalil dia? Tak ada. Mak bapak kita baca Yasin, tok nenek kita baca Yasin, kita baca Yasin. Nabi tuan-tuan suruh kita membaca suratul kahfi pada malam Jumaat. Saya nak cadang pada tuan-tuan, jangan marah tuan-tuan ya, jangan kita agresif dalam beribadat, dalam berilmu. Kita kena terima cara Nabi, bukan cara adat. Tuan-tuan, baca Yasin ni tuan-tuan, kalau kita mula, saya ingat lebih kurang 50 tahun kita mula. Itu pun kita dah dijajah oleh British, Jepun apa semua tuan-tuan. Kita merdeka 57 tahun tuan-tuan ya. Agak-agak saya nak kata 50 tahun tuan-tuan, tidaklah juga. 40 tahun kemungkinan kita doamal baca surah Yasin pada malam Jumaat, kemungkinan. Saya nak tanya tuan-tuan, mana lebih lama hadis Nabi dengan kita baca Yasin malam ni? Hadis Nabi 1500 tahun tuan-tuan. 1500 tahun nak compare dengan 40 tahun, 50 tahun kita baca Yasin. Tuan-tuan jangan anggap perkara ni baru. Yang baru kita buat baca Yasin malam Jumaat tu yang baru. Yang lama tuan-tuan, cara yang betul cara Nabi. Ni ramai tuan-tuan surah masjid bila mana kita bagi tahu, dia kata ustaz ni tak boleh pakai. Aku juga boleh pakainya. Ustaz boleh pakai tuan-tuan, hadis Nabi tak nak pakai. Kerana apa? Cuba nak tukar baca Yasin dengan baca surah kahfi. Tuan-tuan, kita beramal ni ikut sunnah, bukan ikut adat tuan-tuan. Cubalah kita ubah tuan-tuan ya. Banyak tempat tuan-tuan bila habis kuliah marah kat saya. Tuan-tuan, saya kata nak marah bukan marah saya, marah kat Nabi. Sampai tuan-tuan kalau tak baca Yasin malam surah, malam jemaah ni orang tak datang. Ini masyarakat kita ni satu tuan-tuan, surah masjid tak nak dengar,
kuliah tak nak datang, tak nak dengar tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak buat cara Nabi, dia kata satu pemahaman yang tak baik tuan-tuan ya. Wahabi dia gelarnya. Tak ada lain dah, ustaz ni Wahabi dah ni. Itulah persepsi kita tuan-tuan. Kerana apa? Kejahilan masyarakat kita. Bila kita ni ikut cara Nabi, Wahabi jadinya. Tapi ikut cara yang bukan cara Nabi, ini betul. Ini perlu baiki tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Perlu kita pelajari tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca surah Yasin boleh, saya tak halang. Baca surah Yasin malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. Baca dah malam 5 malam, 6 malam. Malam Jumaat tuan-tuan stop sekejap, baca surah Kahfi. Panjang ustaz. Memang tuan-tuan, setengah orang baca ni tuan-tuan, baca daripada maghrib. Baca terhangguk. Kerana apa? Panjang sangat. Baca sekejap tidur. Baca sambung lagi, bangun tidur. Baca lagi tak habis-habis. Surah Kahfi 100 lebih tuan-tuan ayat dia. Sebab tu kita orang baca surah Yasin. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi ni tuan-tuan cari jalan kepada umatnya. Dia tahu akhir zaman ni umat lemah. Lemah tuan-tuan, lemah beribadat. Lemah nak buat kebaikan, lemah. Tapi ke arah kemaksiatan kuat. Buat maksiat tuan-tuan tak suruh. Kita tengok tuan-tuan anak-anak kita. Tuan-tuan anak tuan-tuan ajar sekali je mencuri. Tuan-tuan ajar anak kecil-kecil dia mencuri. Adik, abang, alung, angah, jangan balik selagi mana tak mencuri kat kedai runcit, kat supermarket. Sekali tuan-tuan ajar tuan-tuan sampai ketua dia mencuri. Cuba tuan-tuan ajar semayang. Ajar semayang. Hari ni ajar semayang. Ajar zuhur tadi tuan-tuan. Asar tak reti-reti lagi semayang. Ajar pula waktu semayang, waktu asar. Esok pula semayang, tak faham-faham lagi. Suruh buat kebaikan ni tuan-tuan, payah. Bukan nak kata budak, orang tua tuan-tuan. Berapa kali suruh betulkan soft, rapat soft. Macam tu juga.